Inilah kebenaran tentang bagaimana minda Anda mencipta masa depan. Dalam hidup Anda ada satu masa yang menentukan segala-galanya tentang siapa yang akan Anda jadi. Ia adalah saat yang sunyi, hampir tidak dapat dikesan oleh orang lain, tetapi sangat menggembirakan bagi mereka yang mengalaminya, saat di mana Anda memutuskan bagaimana Anda akan melihat dunia. Bukan tentang keputusan besar atau peristiwa luaran. Ia adalah tentang bisikan intim itu, hampir tidak kelihatan, yang berlaku dalam diri Anda. Satu pemikiran mula terbentuk, kemudian yang lain, dan yang lain lagi, sehingga idea-idea ini saling bertaut menjadi rantai kuat yang kita panggil mindset. Rantai inilah yang membentuk setiap langkah yang Anda ambil, setiap keputusan yang Anda buat, dan akhirnya setiap hasil yang Anda capai. Bayangkan diri Anda berdiri di tepi lautan yang luas. Anda mempunyai dua pilihan. Anda boleh melihat ombak dengan rasa takut, bimbang akan diseret ke bawah, atau Anda boleh melihat keterbukaan itu sebagai undangan kepada pertumbuhan, pengembaraan, dan perkara yang tidak diketahui. Yang menarik ialah, tidak kira pilihan mana yang Anda buat, kedua-dua pandangan itu benar kerana ia wujud dalam diri Anda. Minda manusia seperti tanah yang subur di mana sebarang biji benih yang ditanam boleh tumbuh. Dan inilah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Jenis biji benih yang Anda tanam akan menentukan jenis hasil yang akan Anda tuai. Fikirkan kisah-kisah lelaki dan wanita yang kehidupannya dibentuk oleh kuasa keyakinan mereka. Sebagai contoh, Thomas Edison menghadapi ribuan kegagalan sebelum berjaya menyalakan mentol elektrik pertama. Apabila ditanya tentang kegagalannya, dia menjawab dengan tenang, "Saya tidak gagal, saya hanya menemui 10,000 cara yang tidak berfungsi." Jawapan ini bukan sekadar kata-kata bijak, tetapi pernyataan mendalam tentang mindanya. Dia melihat setiap percubaan yang membuat frustrasi sebagai langkah penting menuju kejayaan, bukan sebagai kekalahan terakhir. Keyakinannya mencipta masa depannya. Begitu juga dengan keyakinan Anda akan mencipta masa depan Anda. Tetapi apa maksudnya untuk benar-benar percaya? Percaya bukanlah mengulangi frasa kosong atau menginginkan sesuatu dengan bersemangat. Percaya adalah keputusan sedar untuk menerima bahawa Anda mempunyai kuasa untuk mengubah realiti. Ia bermakna memahami bahawa alam semesta tidak bekerja menentang Anda. Sebenarnya, ia bertindak balas terhadap tenaga yang Anda pancarkan. Mindset adalah asas tenaga itu. Ia adalah lensa di mana Anda mentafsir dunia. Dan tafsiran itulah yang membentuk realiti Anda. Semakin jelas dan fokus mindset Anda, semakin tajam visi masa depan Anda. Sekarang fikirkan Henry Ford, seorang yang secara harfiah mengubah industri otomotif dengan idea yang nampak mudah, membuat kereta yang boleh dimiliki oleh semua orang. Tetapi Ford bukan hanya seorang visionari. Dia adalah seseorang yang sangat percaya pada kuasa pengulangan dan kesinambungan. Dia tahu bahawa tindakan kecil setiap hari, apabila selaras dengan visi yang lebih besar, boleh menghasilkan keputusan yang luar biasa. Dan inilah pelajaran pentingnya. Mindset Anda mestilah berpaut pada sesuatu yang lebih besar daripada masa kini. Ia mesti disokong oleh visi yang jelas tentang apa yang ingin Anda bangunkan. Visi adalah bahan api yang menjadikan mindset Anda aktif dan hidup. Tanpa visi yang jelas, fikiran Anda akan hilang dalam gangguan dan ketidakpastian, seperti kapal tanpa kompas di lautan terbuka. Fikirkan para pemimpin hebat dalam sejarah. Abraham Lincoln berjuang melawan keraguan peribadi dan tragedi sambil bekerja tanpa henti untuk menyatukan sebuah negara yang terpecah oleh perang saudara. Walt Disney menghadapi penolakan berterusan sebelum membina empayar yang kita kenali hari ini. Apakah persamaan mereka? Visi yang begitu kuat sehingga mengatasi setiap halangan. Mereka tidak hanya bermimpi, mereka melihat, merasakan, dan hidup dalam visi mereka seolah-olah sudah menjadi realiti. Apabila Anda mencipta visi untuk hidup Anda sedang mengumumkan kepada alam semesta bahawa Anda bersedia untuk mengambil tanggungjawab atasnya. Anda sedang berkata, "Saya adalah arkitek takdir saya sendiri." Ini memerlukan keberanian kerana ia bermakna keluar dari zon selesa dan menghadapi yang tidak diketahui. Ia bermakna meninggalkan alasan dan jika yang sering kita gunakan untuk membenarkan had kita. Ingatlah, tiada siapa yang pernah membina sesuatu yang besar sambil terperangkap dalam keadaan mereka. Dan di sinilah prinsip asas yang lain masuk.
tujuan. Tujuan adalah mercusuar yang menerangi jalan anda. Ia adalah sebab mengapa anda bangun setiap pagi, walaupun beban keletihan kelihatan tidak tertahankan. Tujuan bukanlah sesuatu yang anda temui secara kebetulan. Ia perlu dibudayakan. Ia dilahirkan dari pertemuan antara bakat semula jadi anda, hasrat terdalam anda, dan keperluan tunika di sekeliling anda. Apabila anda menghubungkan hidup anda dengan tujuan yang lebih tinggi, anda melampaui batasan pribadi anda. Anda menjadi sebahagian daripada sesuatu yang lebih besar daripada diri anda sendiri. Pertimbangkan perjalanan Ibu Teresa dari Kalkuta. Beliau telah mendedikasikan hidupnya kepada orang miskin dan termarginalkan, dipacu oleh tujuan yang begitu kuat, sehingga memberi inspirasi kepada berjuta-juta orang di seluruh dunia. Warisan beliau membuktikan bahawa tujuan bukan sekadar kata-kata indah, ia adalah daya yang mengubah hidup. Apabila anda menemui tujuan anda tidak hanya mengubah hidup anda sendiri, anda juga memberi impak kepada kehidupan orang lain. Namun, tujuan sahaja tidak cukup. Untuk menjadikannya realiti, anda memerlukan disiplin. Disiplin adalah otot yang menolak anda maju apabila motivasi mula pudar. Ia adalah amalan harian melakukan apa yang perlu dilakukan walaupun tiada kemegahan atau pengiktirafan segera. Disiplin bukanlah hukuman, ia adalah kebebasan. Ia membebaskan anda daripada penundaan, ketakutan dan keraguan. Ia membantu anda membina tabiat yang menyokong visi anda. Bayangkan sebatang pokok raksasa. Kita hanya melihat cabang-cabangnya yang tinggi dan daun-daunnya yang lebat. Tetapi di bawah permukaan, akar-akarnya merebak jauh ke dalam tanah, mencari nutrien dan kestabilan. Dengan cara yang sama, hasil yang ingin anda capai mungkin kelihatan di permukaan. Tetapi akar, yaitu tabiat yang disiplin, yang menopang semuanya. Tanpa disiplin, visi anda akan tetap menjadi mimpi yang jauh. Dengan disiplin, ia menjadi realiti. Dan sekarang kita sampai kepada inti keseluruhan, tindakan. Tindakan adalah titik sentuhan antara minda anda dan dunia luar. Betapapun jelas visi anda, atau betapapun kuat tujuan anda, tanpa tindakan, tiada apa yang akan berlaku. Tindakan adalah tempat abstrak menjadi konkret. Ia adalah jambatan yang menghubungkan masa kini dengan masa depan yang anda idam-idamkan. Tetapi inilah rahsianya. Tindakan tidak perlu sempurna. Sebenarnya kesempurnaan seringkali menjadi musuh kemajuan. Yang penting adalah memulakan. Langkah pertama, sekecil apapun, sudah cukup untuk menggerakkan roda takdir. Ingat Steve Jobs yang mula membina komputer di garasnya. Atau Oprah Winfrey yang mengatasi kemiskinan dan pelecehan ekstrim untuk menjadi salah seorang wanita paling berpengaruh di dunia. Apakah persamaan mereka? Kedua-duanya bertindak dengan berani, walaupun jalan kelihatan tidak pasti. Mereka tidak menunggu keadaan yang ideal, mereka mencipta keadaan yang mereka perlukan. Namun tindakan sahaja tidak menjamin kejayaan. Untuk berkesan, anda perlu memeluk kebajikan penting yang lain, rasa syukur. Rasa syukur adalah penawar untuk ketidakpuasan kronik. Ia mengingatkan anda untuk menghargai apa yang sudah anda miliki sambil bekerja. Untuk apa yang masih ingin anda capai? Apabila anda mengamalkan rasa syukur, perspektif anda berubah. Anda berhenti melihat kehidupan sebagai satu siri masalah yang perlu diselesaikan dan mula melihatnya sebagai perjalanan yang penuh peluang. Rasa syukur juga meningkatkan keupayaan anda untuk belajar. Apabila anda bersyukur atas prosesnya, malah atas kesilapan dan kemunduran, anda membuka pintu kepada kemungkinan baru. Anda menerima fleksibiliti, memahami bahawa kejayaan jarang mengikut garis lurus. Fleksibiliti adalah keupayaan untuk menyesuaikan arah anda tanpa kehilangan matlamat akhir. Ia membantu anda menavigasi perubahan yang tidak dapat dielakkan dalam hidup dengan anggun dan keteguhan. Akhir sekali, ada satu kualiti yang menghubungkan semuanya, ketahanan. Ketahanan adalah keupayaan untuk bangkit selepas jatuh, untuk terus maju, walaupun seluruh dunia kelihatan bekerja menentang anda. Ia bukan hanya tentang bertahan, ia tentang berkembang dalam kesulitan. Ia tentang mencari kekuatan dalam saat-saat kelemahan dan cahaya dalam kegelapan. Ketahanan adalah bukti bahawa anda lebih besar daripada mana-mana halangan yang anda hadapi.
Ingatlah ini, minda anda adalah arkitek utama kehidupan anda. Segala-galanya yang anda fikirkan, rasakan dan percayai akan membentuk masa depan yang akan anda jalani. Jadi, putuskan sekarang siapa yang ingin anda jadi. Tanamlah biji benih yang betul, rawatlah ia dengan teliti dan sabar, dan saksikan hidup anda berkembang dalam cara yang tidak pernah anda bayangkan. Inilah kebenaran tentang bagaimana minda anda mencipta masa depan anda. Sekarang, terserah kepada anda untuk menukar kebenaran ini kepada realiti. Anda dilahirkan untuk ini.